Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan A, iaitu pelajar diploma lepasan ijazah. Grup kami akan membentang unit 11 iaitu Kod Etika Profesionalism Keguruan dan Peraturan Pendidikan. Ahli kumpulan kami mempunyai 3 orang iaitu Nur Auni Aifa binti Azhar, Aida Syamimi binti Anwar, Has Alia binti Hasnan. Kami akan membentang website berkaitan unit 11. Saya Aida Syamimi binti Anwar, nombor matrik L2022-201-4033. Website kami beralamat Kod Etika Profesionalism Keguruan 2023.blogspot.com. Di sini saya akan menunjukkan website kami. Dalam unit 11 ini terdapat 7 subtopik. Yang pertama, dalam website kami ada menyediakan sebuah video pendek Kod Etika Profesionalism Keguruan. Di sini adalah video yang terletak dalam website. Ini adalah video mengenai rumusan berkaitan unit 11 ini. Anda boleh lihat dalam website kami. Seterusnya adalah unit 1. Saya akan membentangkan unit 1. Unit 1 adalah pengertian kod etika profesionalism. Definisi kod etika adalah pendidikan merupakan salah satu ejen dalam mencapai sebuah negara maju. Oleh itu, guru perlulah bertindak proaktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mencapai aspirasi negara, profesionalism keguruan yang sangat berkait rapat dengan mutu pendidikan negara. Berikut merupakan definisi kod etika dari sudut bahasa iaitu ethos. Bahasa Yunani iaitu watak kesusilaan atau kebiasaan. Dari bahasa Latin, mos atau mors, adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan mengamalkan perbuatan yang baik. Bahasa Arab, etika merupakan akhlak yang bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang darinya terbentuklah perbuatan yang menjadi amalan. Dari sudut Dewan Bahasa, kod etika adalah suatu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Kod etika profesional keguruan adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin para guru dalam menjalankan perkhidmatan sekaligus menekankan aspek berkaitan dengan peraturan, peranan, nilai murni serta tingkah laku profesional kepada masyarakat. Tidak kiralah sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Seterusnya, saya akan membentang unit 2. Unit 2 berkaitan nilai etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam bidang pendidikan, etika keguruan digubal pada tahun 1970-an yang membawa maksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara serta rakan sejawat dan profesion. Berikut merupakan kod etika profesionalism keguruan. Ini adalah kod etika profesional keguruan dalam bentuk infografik. Oleh itu, setiap guru yang sedang berkhidmat wajib akur dan tidak melanggar etika ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 7 nilai kerja yang wajib diamalkan iaitu amanah, penyayang, ikhlas, dedikasi, bersyukur, bijaksana dan benar. Walaupun terdapat banyak nilai murni iaitu nilai mulia, tetapi 7 nilai utama menjadi fokus etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Nilai etika yang pertama adalah amanah. Amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Contohnya, guru sentiasa menjalankan kerja yang diberikan dengan penuh tanggungjawab tanpa penyelewengan dan cuai. Seterusnya, benar. Benar merupakan benar pada niat dan perbuatan. Contohnya, guru mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.
Bijaksana. Bijaksana merupakan menggunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan tindakan. Guru sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. Bersyukur, perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian. Guru bersedia memberikan pengiktirafan kepada yang berjaya tanpa prasangka. Dedikasi pula bermaksud berminat dan rela berkorban masa dan tenaga yang berterusan dalam menghasilkan kerja berkualiti. Contohnya, guru menjalankan tanggungjawab dengan sabar, teliti, ceria, tidak cuai dan merungut. Seterusnya, ikhlas. Guru berhati suci menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang baik. Contohnya, guru menerima tanggungjawab dengan rela hati, tidak berpura-pura atau mengelak amanah. Yang terakhir adalah penyayang, iaitu perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai dan mengambil berat. Contohnya, guru bersifat bertimbang rasa dan mengambil berat dalam melakukan tugas. Seterusnya adalah unit 3. Unit 3. Unit 3 adalah prinsip etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Prinsip etika kerja mempunyai 6 yang perlu diketahui. Okay, yang pertama adalah niat yang betul, iaitu memenuhi kehendak falsafah pelajaran kebangsaan iaitu FPK, misi, matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara, memberikan sumbangan bermutu, sentiasa memperbaharui niat untuk kebaikan. Yang kedua, perlakuan yang baik. Guru menunjukkan penampilan diri, peraturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan di samping memberikan kepuasan kepada pelanggan, menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Yang ketiga, penggerak ke arah pembaikan, iaitu menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Dan guru sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik. Yang keempat, memperkotakan apa yang dikatakan. Guru sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Yang kelima, disiplin dan beradab. Guru sentiasa menjaga adab sopan seperti teradab, seperti yang terdapat dalam ajaran agama, sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. Yang terakhir, prinsip etika adalah menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi. Seorang guru perlu menghargai setiap perkara yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, PPD, JPN, KPM untuk memperbaiki perkhidmatan kepada tahap yang lebih baik. Guru perlu memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi dan anak-anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aunia Aifah binti Azhir akan membentangkan unit 11.4 iaitu Kod Etika Profesionalisme Keguruan. Kod Etika Profesionalisme Keguruan ini terbahagi kepada 4 komponen utama. Komponen yang pertama ialah tanggungjawab guru terhadap murid. Komponen yang kedua adalah tanggungjawab guru terhadap ibu bapa murid. Yang ketiga adalah komponen tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesi keguruan. Dan yang terakhir sekali adalah tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Pertama sekali, kita membincangkan tentang tanggungjawab guru terhadap murid. Setiap guru tidak terlepas dengan tanggungjawab yang perlu dipikul untuk menjalankan tanggungjawab sebagai tenaga pengajar yang merupakan salah satu proses utama dalam pembentukan kepribadian dan tahap intelektual pelajar. Hal ini juga bertepatan dan serasi dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini juga, guru perlulah mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid. Sebagai seorang guru, mereka haruslah mengutamakan kebajikan murid-murid melebihi daripada isu-isu yang mengaitkan dengan hal-hal peribadi guru itu sendiri. Seterusnya ialah guru perlulah bersikap adil tanpa diskriminasi kerana guru harus bersikap adil kepada murid tanpa ada
pilih kasih antara murid kerana setiap murid perlulah dilayan secara adil tanpa memandang faktor jasmani, emosi, sosial, ekonomi, keturunan dan agama. Hal ini juga kerana setiap pelajar haruslah diperlakukan dengan rasa hormat dan kesetaraan. Seterusnya ialah guru juga perlu menjadi contoh yang baik. Hal ini bertepatan dengan guru adalah salah satu role model kepada setiap pelajar. Sebagai salah satu individu yang berkait rapat dengan pembentukan peribadi dan akhlak yang mulia, guru juga haruslah menunjukkan cara berpakaian yang selesa dan kemas, pertuturan yang baik dan tingkah laku yang boleh menjadi contoh yang baik kepada pelajar. Seterusnya ialah guru perlu membimbing murid tanpa mengharapkan balasan ataupun sebarang bayaran. Hal ini bertepatan dengan nilai moral kita iaitu niat yang betul di mana guru haruslah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada murid tanpa mengharapkan sebarang bayaran ataupun ganjaran daripada murid tersebut. Dan akhir sekali untuk tanggungjawab guru terhadap murid ialah perkembangan diri untuk pengajaran berkualiti. Dari semasa ke semasa, guru perlu sentiasa mempelajari dan menaik taraf skil kemahiran sijil ikhtisas melalui menghadirkan diri ataupun melibatkan diri kepada kursus-kursus ikhtisas, persidangan, seminar ataupun mesyuarat supaya tahap pengajaran guru mencapai kualiti yang tinggi dan efisien dalam proses sesi pembelajaran dan pembelajaran. Seterusnya kita akan masuk kepada tanggungjawab guru terhadap ibu bapa murid. Sebagai seorang pendidik, guru juga memiliki tanggungjawab yang penting terhadap ibu bapa murid. Hal ini bertepatan dengan hubungan yang baik dan kerjasama antara guru dan ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang positif untuk pendidikan kendiri yang positif pada setiap pelajar. Hal ini juga bertepatan dengan guru-guru dapat menghormati tanggungjawab utama ibu bapa sebagai individu yang sangat-sangat penting dalam perkembangan anak-anak di rumah, dan tanggungjawab guru hanya terbatas untuk mengajar pada sesi persekolahan. Namun begitu, guru juga harus menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka sebagai untuk mereka ini wajib dan mempunyai hak untuk mengetahui setiap perkembangan anak-anak di sekolah. Seterusnya, guru juga perlu membina hubungan mesra dan kerjasama. Hal ini kerana guru perlu menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa sekiranya interaksi dan komunikasi berlaku antara guru dan ibu bapa, maklumat-maklumat ini perlulah dianggap secara sulit dan tidak boleh memberitahu ataupun membocorkannya kepada mana-mana individu luar yang selain daripada pengetahuan ibu bapa tersebut. Seterusnya ialah penyampaian informasi ataupun maklumat yang penting kepada anak-anak adalah guru-guru haruslah memberikan maklumat yang relevan dan penting kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat itu secara teliti dan bijaksana. Hal ini juga bertepatan dengan poin yang keempat iaitu guru-guru tidak boleh dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi. Guru haruslah mengelakkan diri daripada menggunakan ataupun dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa. Seterusnya, guru juga perlulah menjaga percakapan dan perilaku kerana guru mengelakkan diri. Kena elakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu perbuatan yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa ataupun kepada penjaga mereka. Komponen ketiga yang ingin dibincangkan sekarang ialah tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Di sini kita dapat lihat tanggungjawab guru tidak hanya terbatas kepada murid dan ibu bapa saja, tetapi juga melibatkan hubungan yang interaksi dan mesra dengan rakan sekerja. Hubungan yang baik dengan rakan sekerja adalah sangat-sangat penting untuk membina persekitaran pekerjaan yang profesional dan selesa bagi setiap guru di institusi persekolahan.
Hal ini juga menyebabkan guru-guru haruslah saling menghormati dan saling bekerjasama antara satu sama lain untuk mencapai objektif matlamat pendidikan di Malaysia ini. Seterusnya, tanggungjawab guru terhadap rakan, sejawat dan profesion keguruan melibatkan maruah guru, di mana di sinilah guru harus mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan ataupun ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid ataupun di hadapan ibu bapa pelajar. Hal ini kerana perbuatan ini boleh menjejaskan maruah seorang guru dan mencemarkan profesion guru itu sendiri. Yang ketiga ialah guru-guru haruslah mengelak daripada kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan. Guru seharusnya tidak melibatkan diri ataupun mengelakkan diri daripada sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan kecekapan mereka sebagai seorang guru. Yang ketiga, ketekunan guru. Di sini kita menekankan bahawa guru haruslah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik kepada pelajar dengan ketekadan yang sangat jitu, rajin dan usaha yang bersungguh-sungguh yang sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. Yang keempat ialah sikap tolong-menolong. Guru sentiasa haruslah bersedia untuk membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baru menceburi profesion keguruan ini. Bermaksud, guru-guru yang lebih berpengalaman haruslah menunjuk ajar ataupun mendidik kepada guru-guru yang baru sahaja dilantik menjadi seorang guru di institusi sekolah tersebut. Yang kelima ialah refleksi diri. Guru seharusnya sentiasa mengawasi diri dan reflect setiap perbuatan dan aktiviti ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang guru itu boleh mencemarkan nama baik profesion keguruan. Hal ini juga bertepatan dengan walaupun mempunyai had batas dan untuk menjaga nama baik profesi keguruan, tetapi hal ini tidak menghadkan guru-guru untuk terlibat aktif sebagai ahli sesebuah pertubuhan guru. Seterusnya, saya ingin membincangkan komponen yang keempat, iaitu tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Akhir sekali, tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhannya ialah guru-guru memainkan peranan penting terhadap masyarakat dan negara. Hal ini juga menunjukkan komitmen yang sangat-sangat jitu perlu untuk memberikan pendidikan yang berkualiti, memupuk nilai-nilai positif dan membentuk warga negara yang intelektual dan bertanggungjawab dalam kemajuan negara. Hal ini demikian kerana guru terlibat langsung pada perkembangan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan pada masa akan datang. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara termasuk dengan guru perlulah menghindari penyebaran ajaran agama. Guru perlulah menghindari penyebaran ajaran yang merugikan. Bermaksud di sini, guru haruslah mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran-ajaran yang boleh merosakkan kepribadian murid, kepentingan murid ataupun merosakkan nilai-nilai kemasyarakatan, negara ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Seterusnya, guru juga haruslah memupuk sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing pelajar ini untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua, menghormati adanya perbezaan kaum, adanya perbezaan etnik dan kebudayaan, keturunan dan agama. Seterusnya juga, guru haruslah menggalakkan kerjasama dan persefahaman. Ini bermaksud guru haruslah aktif dalam menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru, ibu bapa, institusi pendidikan dan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam kegiatan masyarakat juga diharapkan. Ini bermaksud guru-guru digalakkan untuk membuat aktiviti kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong, aktiviti beramah mesra bersama penduduk-penduduk komuniti, di mana di sini dapat menerapkan sikap
sikap yang positif, mendidik kemahiran berinteraksi antara pelajar dan penduduk dan juga menyumbang kepada nilai-nilai kemasyarakatan pada pelajar-pelajar. Okey, di sini juga apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan tersebut, guru dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dan di sini juga dapat kita lihat guru haruslah menjadi contoh kepada murid dan masyarakat dengan berpegang kepada tingkah laku sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Secara keseluruhannya, 4 komponen utama ini memerlukan guru iaitu penduduk, secara keseluruhannya, 4 komponen utama dalam kod etika profesionalisme keguruan ini memerlukan guru iaitu pendidik kepada generasi muda untuk memikul tanggungjawab penting terhadap setiap individu murid, ibu bapa murid, rakan sejawat dan akhir sekali yang terutamanya ialah untuk masyarakat dan negara. Hal ini bertepatan dengan guru merupakan contoh yang terbaik dan peranan yang paling utama untuk menunjukkan tingkah laku yang baik bukan sahaja kepada murid, malah menggalakkan komunikasi yang aktif dan interaksi yang positif bukan sahaja kepada ibu bapa murid, malah kepada rakan pendidik yang lain dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahawa guru juga merupakan salah satu faktor perubahan yang besar dalam pembangunan dan kepribadian pelajar untuk membentuk masa depan yang lebih cerah bagi kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Zaini. Saya Hasalia binti Hasnan, nombor matrik L2022-201-4034 dari kumpulan A akan membentangkan unit 5 iaitu peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Dalam bab ini dijelaskan bahawa terdapat dua perkara yang perlu diketahui oleh seorang guru iaitu peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Definisi peraturan ialah garis panduan yang disediakan untuk mengekalkan fungsi organisasi yang lancar dan mengekalkan keamanan dan keharmonian sesebuah organisasi. Manakala perundangan pula merupakan undang-undang yang ditubuhkan oleh pegawai kerajaan dan mesti dipatuhi oleh semua pihak. Sebagai penjawat awam, guru mestilah mematuhi peraturan dan perundangan yang telah disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan adanya peraturan ini, guru akan sentiasa berkelakuan baik dan bertata tertib mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Okey, pengertian peraturan dan perundangan pendidikan. Peraturan pendidikan dapat dijelaskan sebagai peraturan pendidikan di Malaysia yang merupakan tindakan moral serta kawalan ke atas semua penjawat awam bagi menjamin keadilan serta kesejahteraan hidup. Perundangan pendidikan pula membawa maksud undang-undang yang berkaitan tingkah laku yang digubal mengikut autoriti atau adat sesuatu kaum. Undang-undang ini telah digubal oleh sebuah badan penggubalan undang-undang bertujuan melindungi hak dan kebebasan tertentu. Terdapat beberapa perbandingan antara peraturan pendidikan dengan perundangan pendidikan. Iaitu yang pertama kita dapat lihat dari segi persamaannya ialah dari segi kedua-duanya adalah sebagai dokumen bertulis. Yang kedua, peraturan dan perundangan merupakan panduan dalam kehidupan. Ketiga, panduan sekiranya berlaku masalah. Yang keempat, kedua-dua ini menjelaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang kelima, kaedah pembuatan hukuman adalah sama dan akhir sekali tujuannya adalah untuk memastikan pendidikan di Malaysia berkembang. Okey. Seterusnya ialah perbezaan antara peraturan pendidikan dengan perundangan pendidikan. Okey, kedua-dua ni terdapat beberapa perbezaan iaitu kalau peraturan pendidikan bertujuan untuk mendisiplinkan individu, manakala untuk perundangan pula dia bertujuan untuk menjaga hak individu. Peraturan pendidikan merupakan sistem tadbir urus yang cekap dan berkualiti, manakala
bagi perundangan pendidikan dia bertujuan untuk memastikan tiada guru yang melampaui bidang kuasa. Seterusnya, peraturan pendidikan boleh dilihat menerusi Perintah Am Peraturan 4 Bab D. Peraturan 4 Bab D, manakala kalau untuk perundangan pula boleh dilihat menerusi Akta Pendidikan 1996. Peraturan pendidikan menjaga sistem pendidikan agar dapat menghasilkan insan yang dihasratkan, manakala undang-undang untuk perundangan pula digubal untuk memastikan guru dan pegawai pendidikan menjalankan tugas dengan baik. Seterusnya, peraturan pendidikan untuk memastikan sekolah yang selamat, undang-undang pula bertujuan menjamin keselamatan guru dan pelajar. Dan akhir sekali, perbezaan antara keduanya ialah memastikan guru mengambil tindakan yang sewajarnya, manakala undang-undang lebih kepada garis panduan yang memberi panduan kepada guru dalam memberi hukuman. Okey, itu sahajalah dalam unit 5. Peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Okey, seterusnya saya akan sambung pada unit 6. Okey, unit 6 tajuknya ialah pematuhan guru sebagai penjawat awam. Okey, apabila seseorang itu bergelar guru, terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi setelah dia menjawat jawatan sebagai penjawat awam yang bergelar guru. Terdapat 4 peraturan, iaitu yang pertama, Perkeliling dan Kementerian Iktisas. Dalam Perkeliling dan Kementerian Iktisas menjelaskan bahawa warta kerajaan yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke masa. Ia merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugas dan perkhidmatan. Punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh guru-guru juga terkandung dalam Perkeliling dan Kementerian Iktisas. Sebagai contoh, kita boleh lihat dalam SPI.Bil 41975 iaitu nyanyian lagu kebangsaan dan kod. Okey, seterusnya yang kedua ialah Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 berfungsi sebagai untuk mengadukan peruntukan bagi pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Turut dikenali juga sebagai Akta 550 sebagai rujukan dalam melaksanakan tanggungjawab warga pendidik supaya berada sentiasa di landasan yang betul. Akta Pendidikan 1996 juga merupakan maklumat lanjut tentang Akta Pendidikan yang dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bab ke-12. Yang ketiga ialah Perintah Am Bab D. Dalam Perintah Am Bab D menerangkan mengenai peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu kelakuan dan tata tertib yang mencakupi kewajipan pegawai awam mematuhi peraturan, kawalan, pengawasan tata tertib. Kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur tata tertib yang boleh disabitkan dengan hukuman tata tertib dan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam turut disenaraikan. Sebagai contoh, seorang pegawai tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi, memburukkan nama atau mencemarkan perkhidmatan awam, melakukan gangguan seksual, keterhutangan yang serius, membuat pernyataan awam, melakukan pekerjaan luar dan tidak mematuhi etika pakaian dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah Undang-Undang Sivil dan Syariah. Undang-Undang Sivil ialah undang-undang hukum perundangan Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi umatnya. Terdapat 2 sumber utama dalam Undang-Undang Sivil dan Syariah, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, termasuk dalam kesalahan ialah berkaitan hubungan tidak sah seperti khalwat dan persetubuhan haram. Seterusnya, Undang-Undang Sivil pula merupakan sekumpulan undang-undang yang mengawal hak dan tanggungan liability sivil antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan individu. Sebagai contoh ialah hak asasi kanak-kanak bagi mendapatkan pendidikan.
Undang-undang jenayah ni dia berfungsi mengawal kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Sekiranya seseorang mencuri, maka undang-undang jenayah yang akan digunakan untuk mengawal atau mengurusi pencuri tersebut. Itu sahaja dalam bab yang keenam, iaitu pematuhan guru sebagai penjawat awam. Okey, saya akan teruskan pembentangan dengan topik yang terakhir, iaitu unit 7 dalam bab 11 Kod Etika Profesionalisme Keguruan dan Peraturan Pendidikan. Okey, dalam bab yang terakhir ini iaitu tujuan dan fungsi-fungsi peraturan pendidikan. Okey, sebagai seorang guru, guru mestilah tahu tentang tujuan dan fungsi-fungsi peraturan pendidikan sebagai salah satu panduan kepada guru untuk tidak melakukan kesalahan ketika bekerja. Okey. Terdapat 3 jenis fungsi-fungsi peraturan, iaitu yang pertama ialah pencegahan. Pencegahan ni ialah bertujuan untuk kita mencegah guru-guru atau pegawai pendidikan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memburukkan imej institusi pendidikan dan penyalahgunaan kuasa. Pencegahan juga bertujuan mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Sekiranya guru melakukan sesuatu kesalahan, maka pihak-pihak tertentu boleh melakukan tindakan pencegahan melalui pemberian surat perkeliling, memo pemberitahuan dan papan tanda amaran kepada guru tersebut. Yang kedua ialah peringatan. Peringatan ini bertujuan untuk memastikan guru-guru serta pegawai pendidikan sentiasa menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan. Hal ini juga bertujuan memberi peringatan kepada guru-guru serta pegawai pendidikan terhadap akibat dan hukuman sekiranya guru itu tidak mematuhi peraturan. Selain itu, peringatan juga bertujuan mengingatkan guru-guru serta pegawai pendidikan agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Namun begitu, sekiranya guru tersebut telah melakukan kesalahan tata tertib, dia boleh diberikan amaran lisan atau bertulis serta diminta untuk menunjukkan surat tunjuk sebab sebagai peringatan kepada dirinya yang telah melakukan kesalahan ketika bertugas. Dan akhir sekali ialah pengajaran. Pengajaran bertujuan memberikan pengajaran kepada guru-guru serta pegawai pendidikan melalui kes-kes yang lepas serta hukuman yang dikenakan untuk setiap kesalahan yang dilakukan. Tindakan yang dikenakan adalah bertujuan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan pihak-pihak lain agar perkara yang sama tidak berulang. Sebagai contoh, seorang guru boleh diturunkan pangkat atau ditukarkan tempat kerja sekiranya dia ada melakukan kesalahan sewaktu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tuntasnya, dalam bab ini menerangkan bahawa Falsafah Pendidikan Guru telah menyatakan ciri-ciri yang dihasratkan oleh Malaysia, iaitu berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, serta bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung aspirasi kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Ciri-ciri tersebut adalah bagi memenuhi standard guru Malaysia yang bertaraf dunia. Amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman kemahiran pengajaran dan pembelajaran ini haruslah menjadi suatu pegangan seorang guru setelah menjawat jawatan sebagai guru dalam perkhidmatan awam. Oleh itu, guru-guru haruslah cakna dan peka tentang peraturan-peraturan pendidikan dan tanggungjawabnya terhadap murid, ibu bapa, sekolah serta profesionnya sebagai seorang guru serta terhadap masyarakat dan negara. Dengan adanya peranan dan guru ini, maka tugas sebagai guru ini akan menjadi suatu profesion yang sangat mulia dalam profesion-profesion yang lain. Itu sahaja pembentangan dari saya.
diharapkan pembentangan ini jelas dan dapat menerangkan bab 11 iaitu etika dan kod etika profesionalisme keguruan dan peraturan pendidikan dengan jelas. Terima kasih.